sekian lama kita tak buat YouTube content. So hari ni kita buat YouTube content sebab ada persoalan daripada rakan-rakan followers kita, rakan-rakan viewers kita. So kita akan buat content sikit tentang macam mana kita nak pilih compound untuk kita buat polishing kereta ataupun motor. Alright? Okay, baiklah. So dekat depan saya ni kita ada produk daripada Australian. So produk Australian ni adalah local punya produk. So diorang punya office dekat Tepung. So kita akan cerita macam mana kita nak pilih compound. Sebenarnya macam mana kita nak pilih compound ni adalah general, tapi kita akan gunakan contoh sebab gunakan Australian, produk Australian. Sebab apa? Senang kita nak ceritakan. Alright. So kat sini kita ada 4 jenis compound untuk kita buat polishing. So kita akan cerita satu persatu macam mana kita nak pilih compound untuk kita buat cutting, polishing, finishing dan 3-in-1 punya compound. Alright. Alright, seperti yang korang lihat, kita ada jenis kod dia. Ni kod ni setiap brand dia berbeza-beza lah. Tapi untuk Australian dia ada kod-kod dia ni untuk nama compound dia. So macam ni, yang ni kod 50. Kemudian kita ada 20. Alright. So kita ada 51. And then dengan ada 46. Alright. So kalau kita tengok dalam katalog Australian, so dia ada banyak sebenarnya. Dia ada 46, dia ada 48. Kalau 20 ni dia punya group dia. Dalam group dia, dia ada 36, dia ada 22, dia ada 20, ada 3 jenis. Alright, saya tak silap saya lah. Alright, kalau yang 50, yang ni dia ada 50 dengan 56. Yang 51 ni dia ada banyak lah sebab ni all in one punya polish. Alright, so kita akan cerita satu-satu tentang kategori-kategori compound yang ada untuk kita buat polishing. Ni khas untuk buat detailing lah. Kalau body shop dia lain sikit cara dia. Okay, baiklah. So dalam polishing compound kita bahagikan dia kepada 3 kategori lah. Yang pertama adalah heavy compound, medium, finishing dan all in one. Ini adalah yang asas. Alright, mungkin ada banyak lagi lah, medium fine lah, super fine lah, macam-macam kan. Tapi yang asas dia adalah heavy, medium dengan finishing. Lagi satu all in one lah, all in one compound. So macam mana kita nak tahu compound tu untuk heavy ke, untuk medium ke, untuk finishing ke? So yang tu yang kita nak kenal pastilah. Jadi kita nak kenal pasti compound ni macam mana. Compound ni untuk heavy ke, compound ni untuk medium ke, compound ni untuk finishing ataupun all in one punya compound. Alright, so kita akan cerita satu persatu. Kita tunjuk apa yang membezakan dia, and then nanti korang decide korang nak beli yang mana. Okay, di setiap label compound, tak kisahlah you beli brand apa, korang beli brand apa pun, Meguiar's ke, Sonex ke, Menzena ke, atau apa-apalah, EXQ ke, apa, banyak brand kan kat luar sana. So yang paling penting adalah korang tengok sebelum korang beli adalah setiap label mesti akan ada ni, cut level dengan gloss level. Korang nampak sini, cut level dengan gloss level. Ini penting, ini pun ada. Right, cut level dengan gloss level. Alright, ini pun ada, cut level dengan gloss level. Right, level-level ni mesti akan ada pada setiap botol. Kecuali yang saya perasan adalah Meguiar's lah. Meguiar's dia tak bagi tahu gloss level, tapi dia bagi tahu cut level saja. Meguiar's dia ada cut level saja. Dia tak ada gloss level. Dia ada panah panjang tinggi dekat botol ni. Dia akan bagi tahu yang tu. Kalau lagi tinggi panah dia tu, dia ada range dia. Kalau lagi tinggi range dia tu, maksudnya lagi kuat dia cutting, lagi heavy lah compound tu. Okay, so kita tengok satu persatu kat sini. So kita ambil yang heavy compound. Kenapa saya kata ni heavy compound adalah, satu, kita tengok daripada dia punya cut level. Alright, cut level dia yang bar atas ni lah. Alright, sepatutnya 10, tapi dia dah plus 2, dia dah extra. Dia dah extra 2, maksudnya 12. Lepas tu gloss level dia kurang. Alright, so sepatutnya kalau untuk heavy cutting punya, maksudnya cutting heavy, kita nak buang heavy watermark,
kita nak buat heavy swirl, kita nak buat cala-cala kasar, ataupun kita nak buat leveling. Alright, nak buat yang benda yang heavy lah, kita pakai mesin rotary, kita gunakan G-spec, kita gunakan wool. So kita akan pakaikan dengan ini. Ini contoh lah, dia ada banyak, okay? Tapi ini salah satu contoh sebab senang saya nak tunjuk ni lah. Dia ada dia punya leveling dia ni, leveling pula dia punya level dia. Dia ada 10 range dia tu, dia 12, dia kasar. So bila kita buka compound ni pun, sebenarnya compound ni pun agak kasar, macam berpasir sikit. Dia berpasir sikit dalam ni. Tapi ni pun dia berpasir, nampak? Dia pekat. Alright, dia sesuai untuk kita buat leveling, and then sesuai untuk kita buat heavy cutting punya proses. Dan bila kita tengok gloss dia tak banyak pun, 1 2 3 4 dia ada gloss, tapi dia tak berkilat sangat. Sebab kita fokus untuk kita buat heavy cutting saja. So kalau heavy cutting saja, memang kita tak akan dapat finishing, sebab tu dia keluarkan yang medium dengan finishing punya compound. So kalau kita nak buat heavy, selepas tu step kedua mesti follow dengan ni ataupun dengan ini. Alright, kenapa nanti kita akan tengok. Alright, so apa yang info kita boleh dapat kat sini, tengok dia boleh buang oxidation, dia boleh buang sanding mark yang dia gosok pakai 1200 punya grit. So maksudnya kalau kita ambil kertas pasir saiz kekasaran 1200, kita gosok dengan mesin yang betul, speed yang betul, teknik yang betul, dengan compound yang betul, alright, dia boleh hilangkan cala kertas pasir tu. Right, so ini adalah untuk heavy. So heavy sesuai untuk kita buang cala-cala kasar apa semua, tetapi kekurangannya dia akan tinggalkan light swirl ataupun dia tinggalkan swirl. Alright, dia akan tinggalkan hologram. Dia patut dia akan tinggalkan sedikit marring lah. Marring ni lebih kurang swirl tapi dia kasar sikit. So ini dah dia punya kekurangan bila kita guna first step. Sebab tu kita kena move forward pada second step. Right, ini adalah heavy cutting punya compound. So ini produk yang korang beli, kalau Menzena ke, Meguiar's ke, Sonnet ke, check dulu. Kalau nak beli yang heavy, katakan kita dah ada medium, kita dah ada ni kan, check dulu. Kita nak cutting tinggi, so tengok kat level dekat level dia mesti akan ada. Menzena dia ada bulat. Menzena dia bulat. Kalau Sonnet tak salah dia lebih kurang macam ni juga. Kalau EXQ pun lebih kurang macam ni juga. Dia ada dia punya range dia, berapa cutting power dia, berapa gloss dia. Alright, so untuk heavy. Okay, saya harap korang faham. So kita move kepada medium compound. Alright, so medium compound, bila kita tengok kat sini, range dia bawah daripada full range ni, maksudnya 9.5. Yang tadi ni 12 kan, ni 12, yang ni 9.5. So dia kurang sikit power cutting dia, sesuai untuk kita buat medium cutting. Kita nak buang cala-cala yang terhasil daripada ni. Yang first tadi kita buat ni ada hologram, ada swirl, ada marring sikit. So kita nak clear kan, kita pakai ni. Alright, second step kita pakai ni. Tengok dia punya gloss pun ada. Maksudnya bila dah jadi marring, maksudnya dah jadi swirl, dah jadi hollow, kalau kita buat sekali jalan dia terus hilang, dia terus naik berkilat. Sebab apa? Gloss dia agak tinggi juga. Alright, so dia ada cutting, dia ada gloss dia 8. So kalau kita buat dia terus naik kilat, jadi kilat dia. Okay, so tengok dia punya cutting 95. Tengok apa lagi info yang dia bagi. Dia nak buang cala boleh, oxidation pun dia boleh buang, deep swirl. Alright, so ini adalah second step punya compound. Sama lah juga macam tadi yang saya cakap, kalau nak beli Menzena ke, Meguiar's ke, tengok dia punya cut level dia berapa. Kalau Menzena tak silap saya, dia punya series dia yang 2000. Kalau yang heavy cutting untuk Menzena, dia punya series dia 100, 400, 100, 300 macam tu. Ni 3000 ke 2000 saya tak ingat. Rasa 3000 kot ke 2000, lebih kurang lah. Alright, so tengok betul-betul apa yang korang nak beli. Okay, ini medium. Sebab apa? Range dia bawah daripada full kan. Ada yang ni 5, ada yang ni 6. Tengok macam mana korang nak. Alright, so ini medium, heavy medium, dan ini adalah produk untuk
finishing. Contoh tadi kita buat ni, gloss tak berapa naik, ada lagi halus je cala-cala yang swirl mark tu kan, halus lagi tu kita nak clearkan. So kita akan pakai ni untuk finishing. So finishing ni kita akan gunakan dengan DA, kita akan gunakan dengan finishing polishing pad yang halus, yang lembut tu. Right. Sebab apa? Tengok dia punya gloss dia tinggi, gloss dia 9, tetapi dia punya cutting dia 3 saja. Alright. Sebab apa 3 dah, kita tak ada apa-apa dah, kita nak buang benda yang kecil-kecil je. Lepas tu bila kita dah siap ni, dia terus naik berkilat. So macam kita tengok info kat sini, dia ada tulis OEM sticky paint. Maksudnya kalau cat-cat kereta Honda dia jenis yang melekat kan, sticky paint tu, soft paint, kita pun boleh pakai ni juga untuk kita buat polishing. So dia lembut, buat balas dengan cat lembut, so senang kita nak polish. Alright. So soft paint ni chapter lain lah, nanti kita akan buat. Kita akan cari satu kereta yang soft paint, betul-betul soft paint, kita tengok macam mana kita nak buat dia. Alright. So 3 ni adalah polishing compound. Alright. Dia tiga-tiga ni adalah compound, cuma ni heavy, medium, yang ni adalah finishing. Alright. Semua bergantung kepada cut level. Alright, cut level ni penting. Korang belilah apa-apa pun, compound brand apa pun, tapi cut level ni sangat penting untuk korang kena faham. Korang nak beli heavy ke, nak beli medium ke, nak beli finishing. Alright. So ni adalah 3 compound, dan ini adalah all-in-one compound. All-in-one compound ni maksudnya apa? Dia adalah cleaner. Panggil paint cleaner lah lebih kurang. Sebab dia bukan cutting power, tapi dia cleaning power. Kalau nampak ni, ni dia cleaning power. Dia cleaning power dia 9. So yang ni kalau kita polish, boleh pakai DA, boleh pakai rotary, boleh pakai single action pun boleh, tak ada masalah. Alright. Cumanya kalau untuk buat detailing dia tak sesuai. Sebab apa? Sebab dalam dia dah siap ada wax. Sebab tu all in one. Bila kita polish ni, kita dah tak payah wax kereta dah. Tapi kalau yang kita guna ni 3 tadi ni, yang kita guna 3 ni tadi, lepas siap kita kena perat, kita kena basuh, kita kena buang glaze, fillers, baru kita boleh wax ataupun kita buat coating. Kalau ni tak sesuai, kita buat coating selepas tu, ataupun kita nak buat detailing. Alright. Sebabnya dia ada fillers, dia ada wax yang menutup celah. So bila kita polish, memang dia akan tutup celah. Jadi kita tak akan nampak. Yang kalau dalam-dalam tu akan nampak lah. Kalau yang halus-halus tu dia akan tutup sementara, maybe 2-3 bulan, lepas tu dia akan naik balik. Tapi kalau kita baru nak buat polishing, nak hilangkan belah-belah, biasanya kata putih lah kan, ada belah-belah, watermark, air meleleh apa semua tu kita nak hilangkan. Tak nak kos mahal, nak cepat, kita boleh pakai ni. Alright. Ataupun korang-korang yang jenis DIY kat rumah, nak polish sendiri, pakai tangan pun boleh. Sapu je kan. Gosok pelan-pelan kat kita tu, tak ada pressure pun, and then dia terus berkilat. Dia ada tutup celah, dia ada wax sikit. Dia ada cutting tapi tak kuat. Alright, compare dengan ni, ini tak kuat sangat cutting dia, sebab dia cleaning power saja. Alright guys. So saya harap korang faham sikit asas tentang memilih polishing compound. Tak kisahlah korang nak beli brand apa pun, tapi yang ni contohnya untuk Osram lah. Sebab Osram ni senang saya nak tunjuk, dia punya ni ada cut level dia memang jelas. Kalau brand lain pun ada juga. So perhatikan betul-betul korang nak beli brand apa, korang nak beli jenis yang macam mana. Alright. So baru korang beli. Jangan beli satu set ni, satu set tu, sekali benda-benda yang sama. Ni kalau ni 46, dia ada 48 yang versi baru dia. Kan korang beli 46, korang beli 48, benda yang sama. So tengok, kalau dah ada medium satu, dah cukup. Kalau nak heavy satu, cukup dah. Tak payah beli heavy tu, nak heavy ni, nak heavy lagi kan. Ni finishing nak beli lalas, korang membazir. So kita elak pembaziran, jimatkan kos. Lepas tu kita boleh cepat buat kerja, sebab tak ada banyak kita nak test itu, nak test ini kan. Alright. So saya harap konten kali ini dapat membantu korang dalam memilih compound polishing yang mana korang nak beli. So saya harap korang dapat share, like dan subscribe kita punya channel. Untuk next info, kita akan cerita pula tentang mesin, macam mana korang nak pilih mesin polishing. Ada DA, ada rotary, ada GA ke, ada mini ke apa kan. So
Jadi kita akan cerita untuk next punya episode. So jangan lupa subscribe dan share. Alright.